Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Saya akan berkongsi mengenai information berkaitan dengan Bandar Sibu, Sarawak. Bandar Sibu merupakan salah satu daripada beberapa daerah yang ada di negeri Sarawak dan tidak dikelilingi oleh lautan ataupun pantai. Di sini bandarnya tidaklah begitu besar. Pada pendapat saya, kemungkinan bandar yang ketiga terbesar di negeri Sarawak. Bagaimanapun, kami sebagai penduduk di Bandar Sibu sangat bangga kerana terdapatnya satu bangunan yang tertinggi di negeri Sarawak, iaitu Wisma Sanian. InsyaAllah nanti pada lain-lain masa saya akan berkongsi mengenai Wisma Sanian itu sendiri. Hari ini saya akan bercerita sedikit sebanyak benda-benda yang asas saja di negeri berkaitan dengan Bandar Sibu ni untuk pengetahuan rakan-rakan dan juga para penonton sekalian. Jadi sebenarnya Bandar Sibu ini dominasi penduduknya didominasikan oleh bangsa Cina. Secara spesifiknya adalah Fuchao, yang mana setengah-setengah daripada orang-orang dari Semenanjung itu melabelkan Sibu ini sebagai Hong Kong kecil. Hong Kong kecil. Kerana apa? Kerana banyak penduduk Cina bangsa Cina yang tinggal di daerah Sibu ini. Penduduk-penduduk lain juga terdapat di sini, iaitu bangsa Melayu Sabak Sarawak, bangsa Melanau dan juga bangsa Iban. Tetapi komposisi yang terbesarnya adalah bangsa Cina. Pada tahun 2010, populasi di Sibu adalah berjumlah 162,676 orang semuanya. Jadi kalau ikut pendapat saya secara peribadi, Sibu ini bukanlah sebuah bandar ataupun daerah yang meletakkan pelancongan sebagai destinasinya. Kerana di sini saya sudah 3 tahun lebih tinggal di sini. Saya merasakan tidak banyak tempat-tempat menarik yang boleh saya kongsikan bersama dengan penonton sekalian. Dan maksud saya adalah kalau sekiranya lah datang ke sini agak rumit untuk saya. Mungkin orang-orang Sibu jangan terasa hati, mungkin saya silap. Cuma ini adalah pandangan peribadi saya, ya. Jika terdapat tempat-tempat menarik yang boleh dikongsikan seperti tempat-tempat untuk berhibur, maka boleh komen di bawah ini, ya. Kita sama-sama manfaatkan ruangan saya ini. Nanti pada masa yang lain saya akan review balik tempat yang saudara atau saudari komen di bawah, ya. Yang seronoknya di Bandar Sibu ini pada pandangan saya adalah budaya pemanduan. Budaya pemanduan di sini, baik dari motosikalnya sampailah kepada kenderaan besar sekalipun, jarang sekali kita dapat lihat atau dengar orang-orang itu membunyikan horn. Terlalu jarang. Sehingga kan kalau bunyi horn itu sangat menarik perhatian dan mata akan tertumpu. Mata penduduk sekitar ataupun pemandu lain akan tertumpu kepada kenderaan yang membunyikan horn, kerana macam dilihat macam pelik. Satu. Nombor dua, di sini yang menariknya adalah kerana saya daripada Semenanjung, jadi gaya pemanduan di sana, apabila sampai di traffic light kita akan berhenti kalau sekiranya lampu merah. Sedangkan kalau di Sabah ini, lampu merah pun kalau di bahagian kiri kita mahu maju ke kiri, kita boleh teruskan perjalanan sekiranya keadaan selamat.
Itu perkongsian salah satu yang saya dapat lihat di bandar ataupun di tempat ini. Nombor dua adalah face rentak penduduk di sini seakan begitu perlahan ataupun sangat bertolak ansur, di mana kalau kita lihat ada orang berhenti di atas jalan raya. Maksud saya bukan di bahu jalan, di atas jalan raya. Para pengguna jalan raya yang lain tidak merasakan itu sebagai suatu benda yang amat menyusahkan. Mereka boleh bersabar, mereka boleh menunggu untuk meneruskan perjalanan. Itu sebabnya kalau waktu pagi saya selalu kadang-kadang menghantar anak saya pergi sekolah, terdapat orang yang atau peniaga-peniaga kecil di tepi jalan yang membuka pondok-pondok menjual kuih ataupun nasi lemak, dan ada pemandu memberhentikan kenderaan mereka di atas jalan raya. Kalau kita kebanyakannya kalau di Semenanjung akan menganggap sebagai mengganggu lalu lintas, tapi di sini saya tengok sangat relax. Mereka tidak timbul masalah dengan itu. Mereka boleh tunggu, mereka boleh meneruskan perjalanan dalam keadaan yang santai saja, tidak timbul masalah. Itu satu, saya ingat satu kelebihan ataupun terpulanglah pada cara masing-masing untuk memahami situasi tersebut. Yang kedua adalah dari segi harga makanan. Harga makanan di sini saya rasa sangat bersesuaian dengan diri saya. Saya rasakan macam murah pun ada. Contohnya kalau kita makan nasi putih, sayur, teh, nasi lauk kambing, kari kambing ya, harga dia dalam sekitar RM8.50 ke RM9. Begitulah contoh dia ya. Dan kalau dengan mi ataupun mi kolok gitu, baru dalam RM4.50 ataupun RM5 sajalah. Saya rasa murah dan sesuai lah untuk kita portion, untuk tidak sampai terlalu padat tapi sesuai. Tidaklah sampai mengenyangkan betul tapi sesuai dengan harganya, berbaloi-baloi. Nanti insyaAllah pada masa yang lain saya akan berkongsi lagi mengenai Bandar Sibu ini ataupun aktiviti-aktiviti saya bersama keluarga ataupun dalam hal saya dan kegiatan seharian saya, termasuklah juga dalam bidang pekerjaan saya. InsyaAllah tujuannya adalah untuk saya berkongsi dengan penonton kalau adalah manfaatnya yang boleh dipelajari supaya kita dapat manfaatkan. Dan kalau juga ada komen-komen di bawah yang saya boleh pelajari, saya juga insyaAllah akan pelajari dan ambil iktibar daripada itu. Mudah-mudahan COVID-19 yang kita hadapi sekarang ini akan segera beransur dan kita dapat meneruskan kehidupan kita seharian dan dapat mencari keperluan hidup dengan lebih mudah insyaAllah. Dan dapat, yang paling utama adalah dapat menyambut bulan Ramadan dan Hari Raya Aidilfitri berserta juga dengan Hari Gawai Dayak kalau di Sarawak ini dan juga mungkin di Sabah jugalah. Okey, sekian para penonton sekalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera.